Jadi hadis yang pertama ni saya nak sambung lagi. Hadis yang sahih, cuba kita perhatikan. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Kalau Allah buka hijab mata kita, kita akan terlihat ada malaikat yang sedang menaungi kita kerana cintanya para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Manakala, sambungan hadis ni, manakala seluruh makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan juga orang-orang alim. Orang yang menuntut ilmu, dia adalah orang alim kerana dia telah pun tahu dan memiliki ilmu. Seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi memohon ampun bagi kita, bagi orang yang hadir majlis ilmu, sehingga ikan yang ada di laut turut sama mendoakan. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim berbanding orang yang abid seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Allahu Akbar. Sebab itu ada hadis Nabi SAW dalam kitab Hidayatus Salikin, berpagi-pagi kamu menuntut ilmu lebih Allah cintai daripada solat sunat. Saya lupa berapa jumlah, kalau tak silap saya, daripada solat sunat 1000 rakaat. Ada orang bila ajak ke majlis ilmu, dia kata tak apalah, lebih baik aku baca Quran dekat rumah, lebih baik aku zikir, lebih baik aku solat sunat. Kau nak pergilah. Dia tak faham. Kerana sesungguhnya menuntut ilmu itu, menempuh jalan menuntut ilmu itu lebih Allah cintai. Kerana syaitan tidak boleh tipu daya, tidak boleh menggoda orang yang ada ilmu, tetapi syaitan boleh menggoda 1000 orang abid. Itu hadis Nabi yang lain. Syaitan boleh mengalahkan 1000 abid, tetapi sangat susah nak mengalahkan seorang orang yang alim. Allahu Akbar. Sebab ramai mana orang yang beribadah tanpa ilmu, dia ditipu daya, lalu dia rasa dia layak masuk ke dalam syurga Allah. Bagaimana pula orang alim, dia beribadah, dia rasa dia tidak layak ke syurga Allah. Subhanallah, dialah yang akan dimasukkan Allah ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Hadis yang seterusnya, saya ingin membacakan beberapa lagi. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Yang kedua, "Man talabal ilma kana kafaratan lima madha." Allahu Akbar. Yang ketiga, "Man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqihi." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, yang bermaksud siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah. Kita sedang berjihad di jalan Allah. Bila sebut berjihad, siapa yang mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, ataupun perjalanan menuntut ilmu, ataupun membantu majlis ilmu, menyumbang kepada majlis ilmu, kepada madrasah yang adanya perkembangan ilmu, kepada pondok-pondok contohnya dan sebagainya, maka sebenarnya kita sedang berjihad. Allahu Akbar. Dan siapa mati dalam keadaan begitu, dia dikenali, disebut sebagai mati syahid. Apa maksud mati syahid? Syahid dia datang daripada perkataan syahadah. Apa maksud dia? Lihat, pandangan. Bila sebut syahid, mati yang dilihat ataupun mati yang dipandang sebagai husnul khatimah. Dan barang siapa yang nak dapat husnul khatimah, perlu istiqamah dengan majlis ilmu, insya-Allah dapat husnul khatimah, mati syahid dalam keadaan menempuh jalan jihad. Allahu Akbar. Siapa yang kematiannya husnul khatimah, maka kehidupan di alam kubur akan menjadi salah satu daripada taman syurga Allah. Nabi sebut, barang siapa yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, perjalanan
selepas itu lebih mudah. Namun kalau mati su'ul khatimah, perjalanan setelah itu lebih sukar, lebih dahsyat, lebih payah, lebih azab. Allahu Akbar. Sabda Nabi yang kedua, siapa yang mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan segala dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Kita sedang digugurkan Allah dosa-dosa. Kita sedang diampunkan Allah dosa-dosa. Para malaikat juga mendoakan kita. Para makhluk yang berada di langit dan di bumi juga sedang mendoakan kita. Allahu Akbar. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada seorang hamba yang dapat pengampunan Allah, yang dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, redha Allah lebih tinggi nilainya daripada syurga Allah. Redha Allah ini kalam ulama. Saya lupa ulama mana, tapi ulama yang muktabar menyebutkan sesungguhnya redha Allah lebih tinggi daripada nilai syurga Allah sendiri. Kerana itu, apabila kita dijemput masuk ke dalam syurga Allah, Allah memulakan dengan panggilan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dengan Allah dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan saat kita nak mati besok, kita akan dipanggil dengan kalimah ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan engkau juga diredai oleh Allah. Yang kita takut, muslimin muslimat sekalian, bila saat Allah nak mencabut nyawa kita, lalu kita tidak redha. Ya Allah, aku belum bersedia. Ya Allah, jangan ya Allah, berikan lagi aku masa ya Allah. Aku belum menutup aurat dengan sempurna. Aku belum jadi isteri yang salehah. Aku belum jadi ibu yang misali. Aku belum tunaikan lagi tanggungjawab. Aku belum lunaskan hutang. Aku belum habis qada salat. Aku belum habis qada puasa. Kita bimbang saat itu, kita ketakutan dan kita tidak mahu pulang kepada Allah. Dan saat itu na'udzubillah, Allah juga tidak redha kepada hamba-hamba seumpama ini. Mudah-mudahan saat kita nak diambil Allah, nak memutuskan daripada nyawa tubuh badan kita, lalu kita bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, insya-Allah jadikanlah satu zikir yang selalu juga diulang, zikir yang namanya zikir redha. Sayalah yang namakan zikir itu dan para ulama pun, wallahu alam. Maksudnya mudah ingat, saya panggil zikir itu zikir redha. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu petang 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar. Dan kita tahu orang yang dapat redha Allah ketika tempoh hisab dipermudahkan oleh Allah. Itu golongan orang yang dihisab dengan sangat cepat. Kita tahu hisab yang paling pendek 50,000 tahun. Hisab terlalu panjang, terlalu payah. Di padang mahsyar sangat dahsyat. Contoh macam ni, hisab tu masuk apa? Kira-kira. Ilmu hisab maksudnya ilmu matematik. Akan dikira amal soleh sekian, pahalanya sekian. Ditolak bila ada keburukan sekian. Ditambah bila amal soleh sekian. Dan mungkin ada juga yang diagih-agihkan. Bila anak menuntut, isteri menuntut. Wallahu alam, akan ada ilmu kira-kira di padang mahsyar kelak. Tapi pernah tak contoh macam ni? Kita pergi kedai makan, orang tu kira mudah-mudah. Dia tengok je, dia pun ni cepat dia kira dan mungkin jadi murah dan mudah. Tapi ada pula yang kira punya teliti, dia kira. Tadi ambil sayur banyak mana? Banyak ni.
Tadi udang berapa ekor? 4 ekor. Tadi hati berapa ketul? 3 ketul. Nasi tadi teliti sangat. Saya nak tanya lama tak hisap tu? Kira-kira tu jadi lama. Dan mungkin sangat mahal lah lepas bayar tu sebab terlalu berkira. Tetapi di mahsyar kelak ada yang disebut sebagaimana firman Allah, Allah akan permudahkan hisap di mahsyar sehingga kan tidak dirasakan, iaitu golongan yang dapat pertolongan, dapat redha Allah, dia terus masuk melalui jalan tanpa dihisap. Allahu akbar. Ataupun jalan-jalan orang yang soleh, ataupun ia telah dipanggil masuk melalui pintu-pintu yang tertentu. Antara amalan yang kita boleh buat, sebuah keluarga yang beramal, sebuah keluarga dapat redha Allah, sebuah keluarga akan masuk ke syurga Allah dengan redha Allah. Jadi kita nak baca zikir ni boleh? Subhanallah. Boleh tak kuat-kuat suara? Bila kita baca, Masya Allah, mudah-mudahan zikir ini bukan kali pertama dan kali terakhir, tetapi menjadi amalan rutin kita setiap pagi dan petang. Seronok ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kalau kami lah kat rumah, buat dengan anak-anak pegang tangan sama-sama, nak rasakan kebersamaan. Okey, insya-Allah. Nak pegang tangan ke orang sebelah? Tak apa, nanti pegang tangan selepas ni, episod seterusnya. Subhanallah, nak baca ni, kita ulang 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak kuat je. Boleh tak semangat sikit? Saya kan main semangat dah ni ceramah ni. Ibu-ibu duduk saja je dari tadi kan? Kuat sikit. Ini satu zikir yang kita minta dengan Allah, satu doa, satu ikrar kita. Okey, kita start lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lelaki pun sama ya, kuatkan suara. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita akan baca yang kali terakhir, kali ketiga, tapi saya akan baca dengan terjemahan sekali dan saya akan tambah sikit. Itu tambahan masing-masing boleh tambah sebenarnya. Tetapi apa hikmah? Bukan bila kita zikir je terus dapat redha Allah, bukan semudah itu. Tetapi setelah kita beramal dengan zikir ini, insya-Allah Allah akan berikan pertolongan supaya kita mudah redha dengan ujian Allah. Allah berikan kita hati yang kuat, hati yang jernih, hati yang tenang untuk kita redha terhadap ketetapan Allah dan sebagainya, insya-Allah. Okey, yang terakhir paling kuat, duduk tegak. Minum air dulu. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Islam Allah, minta maaf. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah pemutusku, Allah penetapku. Ya Allah, kami redha di atas setiap ujianmu, di atas setiap ketetapanmu, di atas setiap keputusanmu. Maka ya Allah, kami maafkan mereka yang menyakitiku, yang mengkhianatiku, yang menzalimiku, dan kami tidak akan
menuntut apa-apa di mahsyar kelak. Jadikanlah ia satu sedekah buat kami. Ya Allah, kami redha Islam agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Ya Allah, bantulah kami hidup cara Islam, berpakaian cara Islam, makan minum ikut Islam, berhibur cara Islam, semuanya cara Islam. Ya Allah, kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku, rasulku, ikutanku. Ya Allah, bantulah kami hidupkan sunnah Nabi dalam diri kami, keluarga kami, dan masyarakat kami, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, redha kepada Allah membawa maksud 3 redha. Yang pertama, redha di atas segala perintah Allah. Jika ada orang yang belum taati segala perintah Allah, dia salat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia tak jaga aurat. Aurat kita para wanita sekalian, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling rajih. Kaki kita juga adalah aurat, maka kita kenalah jadi orang yang redha dengan peraturan Allah sebagai syarat untuk kita dapat redha Allah. Redha yang kedua ialah redha dalam meninggalkan larangan Allah, walaupun perbuatan tersebut kita suka, tapi kita redha sahaja. Kemudian yang ketiga, redha saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang bila sebut redha, kita hanya nampak bab redha diuji. Tetapi ramai manusia hari ini dia protes kepada Allah. Apa dia tidak dan dia enggan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh beginilah, kita masuk, kita jadi pekerja dalam sebuah syarikat. Lalu bos ni pun cakap, untuk awak bekerja di pejabat saya ni, awak kena ikut beberapa peraturan. Masuk pukul 8, etika pakaian macam ni, dilarang sekian-sekian, dilarang merokok, contoh apalah, sekian-sekian. Lalu dia pun jawab, minta maaf tuan, saya tak nak buat peraturan yang kedua dan ketiga, yang lain saya ikut. Lalu kemungkinan besar bos ni kata, kalau kamu tak boleh ikut peraturan syarikat ni, maka sila keluar. Maka kamu tak akan diambil bekerja dalam syarikat ni. Tapi ramai manusia bila dalam keadaan begitu, semuanya, okey bos, saya akan ikut, tak ada masalah, itu mudah. Walaupun perintah yang diberikan susah nak dibuat. Walaupun dia bukan suka bangun pagi, tapi sebab peraturan pukul 8 pagi, dia mesti sampai. Kalau hari tak bekerja, pukul 10 pagi baru bangun. Sebab apa? Dia tahu kalau dia ikut peraturan, cukup bulan dapat gaji. Allah buat peraturan ini cukup masa dapat syurga Allah, cukup masa dapat pahala daripada Allah, dan tidak pernah terputus daripada rezeki Allah. Maka sebagai kita, tanda kita redha kepada Allah ialah apabila kita redha dengan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak air bawa tu kan. Bismillah. Hadis yang terakhir dalam bab ilmu saya nak bacakan. Yang tadi kita baca 3 hadis, ni terjemahan yang terakhir.
Siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan menjamin untuk mencukupkan rezekinya. Allahu Akbar. Bagi orang yang mencari ilmu, Allah jamin akan cukup rezekinya. Allahu Akbar. Bagi orang yang kesempitan hidup, rezeki rasa tak cukup, rajin-rajinlah kita hadir majlis ilmu. Sebab jaminan itu bukan manusia yang jamin, bukan ustaz yang jamin. Siapa yang datang kuliah saya nanti cukup rezeki, bukan ustaz yang jamin. Jaminan ini datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya daripada wahyu Allah. Sebab semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu masa ni dah habis ya. Sekarang pukul berapa? 9.20. Biasanya habis 9.30. Betul. Jadi saya nak bacakan beberapa hadis insya-Allah untuk kita rasakan kebersamaan kita di dunia dan di akhirat. Tapi untuk membaca hadis ni, saya nak minta, geli ke tak geli ke, naik bulu roma ke tak ke, boleh tak pegang tangan orang sebelah. Orang perempuan dia suka orang lelaki, nampak tak dia tak bergerak. Tuan-tuan, Tuan Haji, bapa-bapa, boleh tak pegang tangan orang sebelah? Ke rasa geli? Ke rasa lain macam? Tuan-tuan, pegang tangan, itu sahabat dunia akhirat tu. Masya Allah. Sama-sama nak masuk syurga. Mudah-mudahan kita tautkan tangan. Sila tautkan. Sekadar nak rasakan. Subhanallah. Kan Nabi bersabda, barang siapa yang bertemu dengan saudaranya lalu bersalaman, berpegang tangan, bersalam, akan digugurkan dosanya selama mana tangan itu bertaut. Nabi sebut, InsyaAllah tangan yang sedang bertaut ini akan terus bertaut sampai ke mahsyar, sampai sama-sama ke syurga Allah. Mudah-mudahan yang bertaut ini bukan sekadar tangan, tetapi yang bertaut juga adalah hati kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Sebab apa? Kerana sahabat boleh membantu sahabat, kawan boleh tolong kawan, sama-sama ke syurga. Mana yang kita nak jumpa sahabat yang boleh tarik ke syurga? Yang bila kita bertemu di majlis ilmu, yang bila kita bertemu di rumah Allah. Ada orang yang bersahabat atas jalan maksiat, atas jalan sia-sia, atas jalan yang Allah murka. Tapi malam ini Allah ya jami', Allah yang maha menemukan, Allah yang temukan kita dengan orang sebelah kiri dan kanan. Kalau tak buat macam ni, dah habis kuliah nanti terus bangun, tak tegur siapa pun orang kiri kanan. Allah takdirkan kita duduk sebelah-sebelah ni bukan saja-saja. Mesti ada hikmah, mesti ada sebab. Maka kita ambillah manfaat. Dan insya-Allah saya akan bacakan dua hadis. Jangan lepas tangan tu, boleh tak? Biar sampai berpeluh. Biarlah naik bulu roma ke apa, saya tak kisah. Sebab kalau tak paksa macam ni, tak ada nak pegang tangan. Orang perempuan memang suka, tapi payah kita nak pujuk orang lelaki ni. Biar macam tu. Subhanallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sahabat boleh tarik sahabat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sedang cari ni sebenarnya. Okey, jumpa. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dalam riwayat Muslim, dalam kitab Iman nombor 454. Setengah orang dia nak cari rujukan hadis tu mana. Saya baca terjemahan terus sebab masa dah suntuk. Nabi SAW bersabda, setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan memaksa ataupun merayu dengan Allah agar dikeluarkan rakan-rakan mereka daripada neraka. Penghuni syurga merayu-rayu kepada Allah, meminta kepada Allah terhadap rakan-rakannya yang berada di neraka. Mereka berkata, Ya Allah,
Mereka dahulu pernah berpuasa, solat dan menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kamu kenal itu daripada neraka. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini boleh jadi hujah di hadapan Allah kelak. Sebab kita saling bertemu di dalam majlis ilmu. Ya Allah, itu kawanku ya Allah. Kami bersama-sama di kuliah maghrib di Masjid Al-Bukhari ya Allah. Ya Allah, dia tu ya Allah, Ustazah Asma tu, dialah yang ceramah malam tu ya Allah. Sebab kita sudah tentu sedang dirakam perbuatan kita ni. Apa yang kita buat satu saat pun takkan terlepas daripada rakaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak jumpa saya, tarik juga saya. Sebab itu insya-Allah tangan yang bertaut ini akan tarik menarik, tolong menolong bukan di dunia saja, tetapi lebih bererti bila kita tolong menolong di akhirat kelak. Jangan pernah di kalangan kita yang rasa dia tidak layak ditarik oleh siapa-siapa. Dia sombong lalu dia kata, kau jangan bimbang, aku akan tarik engkau. Jangan rasa macam kita ni jamin syurga, tidak. Sebab kita terlalu banyak dosa. Dosa mengumpat saja dah 1000 orang kita ngumpat. Daripada start balik sampai dah tua. Dah 40 tahun, 50 tahun hidup, betapa banyak dah orang kita mengata. Kita terlalu banyak dosa untuk jadi sebab dicampakkan ke dalam neraka. Dan kita terlalu sedikit amal soleh untuk jadi sebab masuk ke dalam syurga. Sebab itu kita perlu saling tolong menolong. Kita mengharapkan syafaat pertolongan daripada Nabi, daripada alim ulama, daripada sahabat-sahabat yang Allah temukan di jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua. Hadis ni baru boleh lepas tangan ya. Boleh ke Pak Cik? Boleh Tuan Haji? Ke dah rasa lain macam dah? Boleh lagi insya-Allah. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melewati di hadapan seorang ahli syurga. Lalu ia berkata kepadanya, wahai si fulan, ingatkah engkau suatu ketika dahulu engkau pernah meminta air lalu aku beri kepadamu? Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya. Seorang yang lain berkata kepada ahli syurga yang lain, ingatkah engkau suatu ketika dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Lalu ia memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Adab. Jangan sekali-kali kita meremehkan apapun perbuatan baik kita kepada sahabat dan kawan-kawan kita. Walaupun sekadar mendoakan, tak mampu nak tolong doakan. Tak mampu nak tolong, jangan beratkan dia dengan perkataan yang merendahkan dia. Balik nanti ada orang dia punya selipar jauh, kita pun tolong ambil selipar tu letak dekat. Walaupun sekecil itu pun tak ada orang nak viral pun, tak ada orang ambil video. Ya Allah, mulianya dia ambil selipar orang. Tak ada. Benda tu kecil pada pandangan mata kita, tapi kalau dibuat ikhlas maka ia jadi besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, pasti akan diberi balasan ganjaran. Allahu Akbar. Maka insya-Allah tangan yang kita pegang itu sahabat dunia akhirat kita. Sekarang saya minta salam, peluk orang kiri dan kanan yang kita pegang tu. Kemudian cakap, saya sayang kamu kerana Allah, saya sayang awak kerana Allah, kerana Rasulullah. Tarik saya ke syurga, sama-sama masuk syurga. Buat sekarang. Tengok orang lelaki jadi tak tu? Tuan-tuan, peluk sungguh-sungguh. Kata kita sama-sama masuk syurga. Sama-sama ya kita masuk syurga. Subhanallah. Peluk dan cakap, insya-Allah sama-sama kita masuk syurga. Subhanallah. Allahu Akbar. Tengok orang perempuan tak siap lagi. Orang lelaki sekejap je. Orang lelaki memang tak ada masalah bab-bab ni. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah.
Saya nak sudah dah betul-betul ni, tak tipu insya-Allah 9.30 dah kan. Boleh tak saya nak bacakan hadis Nabi berkaitan dengan pohon-pohon syurga? Boleh ya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdi, urisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang sebut subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, ataupun yang selalu kita dengar subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ataupun kita boleh sambung terus saja subhanallahil azimi wa bihamdi, maka akan ditanam baginya pokok kurma di syurga. Allahu akbar, subhanallah. Dan hadis yang betul-betul terakhir ya. Betul-betul terakhir ni. Sebab sayang kalau tak baca ni, sebab ia adalah amalan yang mudah. Nabi SAW bersabda, sesiapa ahli salat akan dipanggil, diseru daripada pintu salat. Siapa yang ahli jihad akan dipanggil daripada pintu jihad. Siapa yang ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Dan siapa yang ahli puasa akan dipanggil daripada pintu puasa. Jadi kita ahli mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Ahli Tupperware saja ke? Ahli Nokza saja ke? Ahli persatuan mana kita ni? Jadi kita jangan mati selagi mana kita tak jadi mana-mana ahli yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan di mahsyar kelak ahli-ahli ni bila dipanggil, kitalah termasuk akan dipanggil masuk melalui pintu-pintu tersebut. Hadis yang penutup. Tadi terakhir, ini penutup. Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil wuduk yang sempurna lalu berkata, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, hamba dan utusannya. Malaikat akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Ia akan masuk dari mana-mana pintu yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita baca doa lepas wuduk. Nabi bersabda, barang siapa yang setelah wuduk dengan sempurna. Syarat pertama, wuduk sempurna. Orang perempuan hari ni ramai wuduk tak sempurna. Yang tu tak sempat nak kupas, tapi tolonglah belajar ambil wuduk dengan sempurna. Barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, lalu dia membacakan doa yang selalu kita baca setelah wuduk itu, akan dibukakan baginya 8 pintu syurga, dan dia akan dibenarkan masuk mana-mana pintu yang dia nak masuk. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat nak habis dah ni, semangat sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Daku naik bahawasanya selain Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi Allah dan pesuruh Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang bertaubat, di kalangan orang yang menyucikan diri, dan di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah setelah ini, selepas ini, muslimin muslimat sekalian, ingatkan diri sendiri dan ahli keluarga. Lepas nampak anak ambil wuduk, tanya, dah baca doa wuduk belum? Suami ambil wuduk, tanya, bang dah doa wuduk belum? Sebab kita perhatikan hari ini, ramai orang tak baca doa setelah
setelah wudu. Walaupun doanya sangat mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang sentiasa bertaubat. Apabila Allah makbulkan permintaan kita, dahlah kita minta setelah wudu. Wudu sendiri sedang Allah gugurkan dosa. Kita terus minta doa di kalangan orang yang bertaubat. Maka kalau Allah makbulkan, kita insya-Allah orang yang tidak suka buat maksiat. Lama-lama tak suka mengumpat rasa pahit. Tak nampak aib orang. Sebab kita di kalangan orang yang suka bertaubat dan bencikan maksiat. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang sentiasa menyucikan diri. Bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang kita sebutkan di awal tadi. Kita jadi bersih daripada penyakit hati. Waj'alni min ibadika salihin. Dan golongkanlah kami ya Allah di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Apa kelebihan jadi hamba Allah yang soleh? Kalau Allah pilih kita. Sebagaimana firman Allah tadi ada kaitan. Bila Allah sebut fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Itulah kelebihan bila jadi di kalangan hamba Allah yang soleh, maka kita akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan tanam doa ini pada anak kecil, pada cucu kita. Insya-Allah membesar dalam keadaan sebagai orang yang suka bertaubat, membesar dalam keadaan suka menyucikan diri, membesar dalam keadaan di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Allahu Akbar. Itulah di antara nikmat yang sangat besar yang perlu kita kecapi sebelum kita meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau tak dapat banyak ilmu pada malam ini, kurang-kurangnya bawa balik dua tadi. Zikir redha, sebab nak dapat redha Allah di akhirat kelak. Yang kedua, amalkanlah bacaan doa setelah wudu. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua ibu dan ayah. Doakanlah insya-Allah kita sama-sama akan masuk syurga. Bukan sekadar sekeluarga, tapi semasjid pada malam ini. Allah catat nama-nama kita bakal penghuni syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.